Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ni bab yang baru iaitu daya dan tekanan. Bab 2 dalam fizik KSSM tingkatan 5. Jadi, sebelum kita nak masuk, sebab dalam tajuk daya dan tekanan, bab yang pertama ialah tekanan dalam cecair. Tapi sebelum itu kita perlu ingat semula. Ingat semula yang mana? Asas tekanan yang telah dipelajari semasa tingkatan 2. Okey, so kalau kita tengoklah, tekanan adalah daya per unit luas permukaan. Itu ialah definisi bagi tekanan yang sangat penting. So, tekanan adalah daya per unit luas permukaan. Ini formula dia. Dan biasanya kita tulis sebagai P sama dengan F force over area. Jadi, apa benda yang ditunjuk dekat gambar yang masa kita tingkatan 2 dulu tu? Right. Nak tengok ni, antara paku tekan dengan duit shilling, dan dua-duanya diberikan daya. Dia berikan daya, tetapi apa yang nak tunjuk kat sini? Luas yang berbeza. Kalau paku tekan, kalau kita tengok luas yang sangat kecil pada permukaan meja, manakala kalau guna duit shilling, permukaannya lebih besar. Jadi apa yang kita nak bandingkan dengan tekanan yang telah dihasilkan? Kalau kita tengok dari formula ini, kenapa F sebaris dengan pressure? Tekanan. Kenapa area duduk belah bawah? Ini kerana F dengan P, iaitu tekanan dengan daya, berkadar terus. Di mana jika daya bertambah, maka tekanan juga akan bertambah. Logiklah. Kita bagi daya yang lebih, maka tekanan akan bertambah. Tetapi kenapa area duduk kat bawah? Kerana area berkadar songsang. Luas berkadar songsang dengan tekanan. Di mana kalau luas tu semakin kecil, nampak? Makin kecil luas, tekanan akan semakin besar. Nampak? Sebab tu duduk bawah. Jadi luas berkadar songsang. Jadi kalau kita tengoklah antara paku tekan dengan duit shilling, mana kalau kita anggaplah paku tekan tu letak atas kulit kita, dengan duit shilling kita tekan atas kulit kita, yang mana lagi sakit? Tentulah paku tekan. Kerana tekanan yang dihasilkan sangat-sangat tinggi kerana luas permukaannya sangat kecil. Okey, ini ialah apa yang dipelajari semasa tingkatan 2. Jadi kita nak tengoklah, kita nak ulang kaji. Contoh di situ, wanita ini mempunyai berat 500 Newton. Hitung tekanan yang dikenakan oleh kakinya ke atas lantai. A dengan B, nampak tak perbezaan bagaimana perempuan itu berdiri? A, nampak dia berdiri dengan menggunakan hujung kakinya. Maknanya luas yang sangat kecil, 0.5. Manakala yang kedua dia berdiri dengan tapak kaki dia lah yang keseluruhan 2.5 meter kuasa 2 luas yang dihasilkan. Jadi P sama F over A. Kita nak cari pressure ataupun tekanan untuk A. So tekanan yang dihasilkan, daya berapa? 500 Newton. Sama ke daya dengan berat? Ya, berat definisinya ialah daya tarikan graviti. Jadi 500 Newton ialah berat juga ialah daya. Bahagi dengan luas 0.5 meter kuasa 2. Bila kita tekan kalkulator, kita seharusnya dapat 1000. 1000 apa unit dia? Okey, nampak tak unit dia? N per M kuasa 2. Kita boleh tulis N per M kuasa 2. Nampak? Tak ada masalah. Ataupun nak tunjuk pandai sikit, kita buang per ni. Yang kuasa 2 tu kita letak tanda negatif. NM negatif 2. Okey. Atau biasanya kita pakai unit Pascal. Nampak? Jadi untuk kes yang pertama A tu, tekanan dia 1000. Tekanan dia tinggi kerana luas dia kecil. Kita tengok yang kedua. A dia 2.5. Luas dia makin besar. Tengok apa jadi dengan tekanan dia. Sekarang ni berat yang sama. Kita hanya tukar dia punya luas. Nampak? 500 Newton sebagai berat dia. Sekarang luas kita menjadi 2.5 meter kuasa 2. Jadi kalau kita tekan kalkulator, 500 bahagi 2.5, kita akan dapat 200 Pascal. Nampak tak? Tadi 1000. Sekarang tinggal 200. Ini yang B pula. Inilah dia perbezaan tekanan yang terhasil apabila luas permukaan berbeza. Okey. Laju. Sebab benda ni basic. Awak dah belajar masa form 2. Okey. Tapi kena buat semula lah. Takut-takut lupa. Tengok soalan yang kedua. Berat bongkar ini ialah 30 Newton. Hitung tekanan maksimum dan tekanan minimum. Benda tu, tekanan maksimum dan minimum. Tekanan maksimum. Kalau objek yang sama, maka berat dia sama. Berat dia tak berubah. Yang berubah cuma luas. Bagaimana dia diletakkan. Dia letak macam ni ke? Letak macam ni ke? Letak macam ni ke? Nampak?
So, permukaan yang berbeza luas menghasilkan tekanan yang berbeza. Jadi, kita nak tekanan maksimum, maknanya luas paling besar ke paling kecil? Tentulah luas paling kecil. Dalam bongkah tu, luas yang paling kecil 4 darab 3 darab 2. So, luas yang paling kecil ialah 3 cm darab dengan 2 cm. Nampak luas yang warna kelabu ni? Maknanya, kalau kita letakkan bongkah tu dalam keadaan macam ni, luas yang paling kecil, letakkan dalam negak macam ni, tekanan yang dihasilkan kepada permukaan adalah paling maksimum. Okey, jadi tekanan P sama dengan P max. Daya kita 30 Newton. Bahagi dengan luas. Luas kita berapa? 3 cm kali 2 cm. Okey, kita nak jawapan dalam cm ataupun dalam meter, tak ada masalah sebab dia tak tanya kat sini. Jadi kalau nak dalam cm boleh, tapi kalau nak tukar kepada Pascal pun boleh. Kalau nak tukar kepada Pascal, so 3 cm kali dengan 2 cm. Pascal ialah unit SI. Jadi kita kena tukar 30 Newton bahagi 3 cm, 0.03 meter. Darab dengan 0.02 meter. So bila dah darab dapat meter kuasa 2 Okey. Nampak? Jadi kalau kita tekan kalkulator, seharusnya kita akan dapat 50,000 Pascal. Okay. Kalau tak nak tukar dalam apa? Dalam meter, kita nak guna juga 3 darab 2 dapat cm. Kita punya unit ialah N cm negatif 2. Boleh, tak ada masalah. Okey? Right. Ini kalau pressure maksimum 50,000. Okey, jadi kalau nak cari pressure minimum, kita tukar apa? Tadi luas paling kecil 3 darab 2 Luas yang paling besar kalau tengok gambar tu ialah 4 darab 3. 4 darab 3. So 4 cm darab 3 cm. 4 cm darab 3 cm. Jadi dekat sini kita ubah sikitlah. 0.04 darab dengan 0.03 meter. Jadi jawapan akhir kita akan dapat seharusnya kalau kita tekan kalkulator 25,000 Pascal. Tapi kalau awak nak cikgu awak sayang kat awak, tulislah 25,000 ni jadikan dia huruf K, kilo Pascal. Nampak? Bila cikgu tengok macam ni, wow, anak murid aku pandai menggunakan imbuhan. Right. Jadi itu soalan yang asas. Okey, sekarang ni baru kita nak masuk tekanan dalam cecair. Okey. Bila kita masukkan sesuatu objek ke dalam cecair, objek tersebut akan mengalami tekanan. Ada objek berada di bawah permukaan air, objek ini akan mengalami tekanan yang disebabkan oleh tekanan air. Tekanan air itu datang dari mana? Daya bahagi luas. Daya dari mana daya? Daya itu datang dari berat air. Okay. Berat air yang menekan kepada objek ini. Kalau objek ini dalam keadaan bentuk kotak, kalau objek ini berbentuk seperti ini, okay, berat air, daya yang bertindak pada luas permukaan ini sahaja. Okey, nampak? Jadi macam mana nak kira berat air? Dekat situ nampak. Terbitkan persamaan tekanan dalam cecair dari P sama dengan F over A. Right, mari kita tengok. So, from P equal to F over A. Kita dah belajar tadi. Berat, daya kita juga sama dengan berat. Okey, jadi kita boleh samakan dengan mg over A. Nampak? Kan berat kan sama dengan mass darab dengan percepatan graviti, mg over A. Okay. Jadi, mass of water. Berapa banyak jisim air yang duduk atas ikan paus tu? Berapa jisim dia? Nak timbang macam mana? Tapi kita tak boleh nak timbang. Kita ada cara lain. So, daripada mg, kita tahu bahawa, mak tak tulis ni. Okey? Tak boleh tulis kat bawah. mg over A, di mana kita tahu ketumpatan air. Ingat tak formula ketumpatan? Ketumpatan sama dengan jisim bahagi, sebut jisim. Jisim bahagi isi padu. Jadi, jisim sama dengan
ketumpatan darab isi padu. Betul? Jadi kita gantikan jisim sama dengan ketumpatan isi padu duduk dekat M sini. Jadi kita dapat apa? Rho V G over A. Nampak? Sikit ingat habis. Dan ni isi padu bahagi dengan luas. Isi padu bahagi dengan luas dapat apa Ada formula ke isi padu bahagi luas? Isi padu unit dia meter cube. Luas unit dia A. Unit dia A pula. Unit dia meter kuasa 2. Kan? Meter kuasa 3 bahagi meter kuasa 2 dapat meter. Menunjukkan menjadi panjang. Dalam kes ini menunjukkan dia punya kedalaman. Jadi kita boleh convert kepada rho HG. Okay, ataupun terbalik-terbalik pun tak apa. Ramai suka H rho G, rho G H, terpulang pada masing-masing. Okay, jadi ini antaranya lah. Maknanya daripada formula PF over A, kita hanya menggantikan kepada daya kepada mg dan ketumpatan dia. Okay, terus dapat rho G dan H. Jadi saya padam formula tekanan biasa ini. Kita gantikan dengan formula yang baru kita dapat tadi, iaitu H rho G. Di mana H ialah kedalaman. Jangan kata H tu tinggi. H tu kedalaman. Kedalaman tu macam mana? Kedalaman tersebut diukur dari permukaan air ke bawah. Okey, kenapa dia kata H? Sebab dia ambil daripada sini naik atas. Sebab tu dia H. Sama je. Tetapi bila kita sebut kedalaman, dari permukaan air turun ke bawah. Right? H ialah kedalaman, bahasa mudah kita depth. Rho ialah ketumpatan, density. Dan G ialah pecutan graviti, gravitational acceleration, yang 9.81 ms-2 tu. Okey. Jadi kita akan, bila kita jumpa tekanan dalam cecair, kita akan guna formula ini. Dah tak tengok dah formula ni dah. Okey. Jadi kita tukar, letak dekat atas formula kita yang baru, iaitu H rho G. Ada yang kata rho G H. Terpulanglah mana-mana yang awak suka. H rho G. Okay, simpan formula ni. Nampak? Okay, kita dah jawab soalan ni, terbitkan persamaan. Next. Tekanan dalam cecair, konsep. Apa konsep dia? Okey. Daripada formula ni, apa yang kita nampak? Okey. Pressure, P, tekanan. Kalau kita tengok kedalaman, ketumpatan, graviti, semuanya satu baris. Tak ada duduk kat bawah. Tadi macam P sama F over A duduk kat bawah. Sekarang ni, dalam formula H rho G, semuanya duduk satu baris. Ini menunjukkan bahawa semua faktor-faktor ini adalah berkadar terus dengan tekanan. Maknanya, kalau H, kedalaman bertambah, tekanan bertambah. Ketumpatan bertambah, tekanan bertambah. Pecutan graviti bertambah, kita punya tekanan pun bertambah. Semua bertambah. Jadi dekat situ kita tunjuk apa gambar tu? Gambar ini lebih kepada nak menunjukkan kedalaman. Apakah faktor kedalaman yang mempengaruhi tekanan kita? Okey. Jadi kita tebuk lubang. Kita boleh guna botol air mineral, tak ada masalah. Tebuk lubang, isi dengan air. Dan bila kita isi dengan air, tentulah air akan keluar. Okey, soalan yang selalu tanya dalam exam, macam mana rupa air itu keluar? Okey. Kalau kita tengok, semakin dalam, semakin tinggi tekanan. Makin tinggi tekanan, sepatutnya dia akan pancut paling jauh. Maka yang kedua kurang jauh, yang paling cetek ataupun kurang kedalaman dia akan paling slow. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, nampak dah makin dekat. Yang ketiga paling dekat. Awak jangan buat macam pelangi pula. Pelangi macam mana? 1, 2, 3. Wah. Okey, salah. Okey, so makin dalam, tekanan makin tinggi, dia akan pancut paling jauh. Right. Eksperimen yang sangat simple lah. Demonstrasi yang sangat simple. Okey, yang kedua, cerita pasal apa pula? Minyak dengan air. Minyak ketumpatan dia kurang, 800 kgm negatif cube. Okey, manakala air ialah 1000, dia punya ketumpatan.
Kita tengok tadi, hubungan dia. Ketumpatan dengan tekanan. Bertambah ketumpatan, lagi tinggi tekanan. Jadi, kalau kita tengok antara minyak dengan air pada kedalaman yang sama, siapa yang pancut lebih jauh? Tentulah air. Kerana dia punya ketumpatan lebih tinggi. So, kalau minyak keluar macam tu, air akan keluar lebih. Nampak? Okey, sangat simple lah. Ini konsep sahaja. Alright, aplikasi. Mulalah nak mengira. Okay. Diberi ketumpatan air adalah 1000 kgm-3. Berapa tekanan yang dikenakan oleh air pada kedudukan X, iaitu pada kedalaman 8 meter. Jadi adalah formula dah simple. P sama dengan H rho G. Nampak? So, P sama dengan H rho G. Kedalaman kita ialah 8 meter. Ketumpatan kita ialah 1000 dan graviti kita ialah 9.81. Nampak? Jadi bila kita tekan kalkulator, terus kita akan dapat jawapan 78,480 Pascal. Cuba cek jawapanlah. Okey. Jawapan terus dalam Pascal. Macam mana kita nak tahu Pascal? Bila kita dah confirm, kita punya 8 dalam unit meter, SI unit. Kita punya ketumpatan pun dalam SI unit juga, kg dan meter. Okay, tak ada masalah. Terus dapat jawapan dalam Pascal. Okay, sangat senang. Tengok contoh yang kedua. Diberi ketumpatan air 1000. Mana air biasa lah ni. Hitung tekanan cecair pada kedudukan X dan Y. So, X kita dekat sini. Dan Y kita dekat sini dan 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Nampak? Yang ini saya nak uji. Pelajar tahu tak kedudukan X ini macam mana kira? Okay, sekali lagi. Pressure pada kedudukan X sama dengan H rho G. Jadi H ini yang mana? Ada yang budak dia salah. Dia ambil X ini sebagai 15 cm. H ini bukan ketinggian. H ini kedalaman. Kedalaman dari permukaan air turun ke bawah. Jadi H kita ialah 5 cm. So 5 darab dengan rho, kita punya rho ialah 1000 darab dengan graviti 9.81. Nampak? Ada kesalahan kat sini. Kat mana kesalahan kita? 5. Itu 5 cm, bukan 5 meter. Jadi kalau kita kira, kita tak boleh tulis dalam Pascal sebab 5 cm. Jadi kena tukar kepada meter dulu. So 0.05. Jangan kata tak tahu nak tukar cm kepada meter. Cm tukar kepada meter bahagi 100. Meter tukar kepada cm darab 100. Okey. Jadi bila kita tekan kalkulator, seharusnya kita dapat 490.5 Pascal. Okey. Saya rasa saya kena cek jawapan. Betul tak? 0.05 darab dengan 1000 ketumpatan air darab dengan 9.81. Okey, betul. So tak ada masalah lah jawapan kita. Alright. Sebab ini ialah tekanan dekat X. Macam mana pula tekanan dekat Y? Okey, Adam. Tekanan pada Y kedalaman dia ialah 5, 10, 15. 15 kedalaman dia 0.15 meter. Nampak? 15 cm ialah 0.15 meter. Ketumpatan 1000 tak ada masalah dan graviti kita 9.81. Okey, dan bila kita tekan kalkulator sekali lagi, kita akan dapat 1471.5 Pascal. Okey, boleh cuba tekan kalkulator dan cuba cek jawapan. Okey. Itu je. So, untuk soalan ini, kita nak tahu ataupun kita nak confirmkan kita punya pengetahuan tentang H. Betul tak kefahaman awak tentang H, kedalaman? Jangan salah. Nombor 3. Kedua-dua cecair X dan Y mengenakan tekanan yang sama. Tekanan dekat dasar silinder tu tekanan yang sama. Tentukan ketumpatan cecair Y. Ada. Okay. Dia kata, nak buat cara salah satu ke nak buat cara laju? Kita cara laju lah Okey, dia kata X dengan Y tekanan dia sama. Itu permulaan kita. Makna tekanan X dengan tekanan Y adalah sama. Jadi H rho G untuk X mesti sama dengan H rho G untuk Y.
Disebabkan graviti adalah sama, kita boleh abaikan graviti. Sekarang H darab rho. H kita untuk cecair X ialah 80 cm. Okey. Kita punya ketumpatan ialah 1000. Sama dengan 50 cm H darab dengan ketumpatan yang kita tak tahu, ketumpatan Y. Nampak? Dia minta ketumpatan Y kan? Okey, persoalan dekat sini. Tak perlu ke tukar kepada meter? Perlu ke tak perlu tukar meter? Okey, dengar sini betul-betul. Bila kita dapat persamaan yang seimbang kanan kiri, kita jangan ataupun tak payah nak tukar unit. Ya, saya ulang semula. Bila kita dapat persamaan yang seimbang, H rho G belah kanan sama dengan H rho G belah kiri. Belah kiri, belah kanan. Bila dapat seimbang macam ini, tak payah tukar unit. Kenapa? Kalau 80 cm, awak nak tukar kepada meter, awak bahagi 100. Ini pun bahagi 100. At the end, kita potong juga. Nampak? Jadi, tak ada masalah. Yang seimbang je. Ini salah satu tempat yang kita tak perlu tukar unit. Okey, jadi bila kita tekan kalkulator, so kalau kita tengok P pula dah. Ketumpatan rho. Okey, sebutan dia rho. R-H-O, rho. Okey, sama dengan 80 darab 1000 ni bahagi 50. Nampak? Jadi seharusnya jawapan dia awak dapat, kita tengok kat situ, 1600 kg meter negatif 3. Okey. Gitu. Mula dia punya fizik kat sini. Tekanan X sama dengan tekanan Y, H rho G, H rho G. Yang bawah ni matematik lah. Okey, padam. Terdapat dua cecair berlainan ketumpatan yang tidak bercampur di dalam saluran. Jika ketumpatan A 1500, tentukan ketumpatan cair B. Okey, apa benda ni? Kalau kita tengok, okey. Saya lukis sikit lah. Sebab lepas ni kita akan banyak pakai tube macam ni. Saya ingat. Tak apalah. Okey, pada ketinggian 6 cm. Lepas tu, pada ketinggian 15 cm. Okey, ketinggian apa 15 cm ni? Alright. Tadi saya dah tunjuk. Okey, faktor-faktor tekanan ialah kedalaman, ketumpatan dan graviti. Percutan graviti. Jadi, kita punya konsep, selalu cikgu-cikgu akan sebut macam ni. Same level, same pressure. Ini ialah konsep yang kita perlu faham dan perlu gunakan untuk menyelesaikan poin ini. Alright. Maksudnya macam mana? Saya tandakan satu poin. Nampak ni? Tekanan dekat sini. Tekanan dekat sini dikenakan oleh cecair A. Manakala pada aras yang sama dekat sini, tekanan dekat sini dikenakan oleh cecair P. Pada aras yang sama, dekat sini cecair A bagi tekanan. Dekat sini cecair B yang bagi tekanan. Dan saya boleh padam yang bawah ni. Kenapa boleh padam bawah ni? Sebab nak tunjukkan pada awak, same level, same pressure. Nampak tak soalan sebelum tadi? Soalan sebelum tadi dua cecair kan? Dia kata dasar dia tekanan sama. Jadi same level, same pressure, tekanan dekat bawah sini sama dengan tekanan dekat sini. Dia jadi macam ni balik. Okey. Jadi kita boleh terus guna. Guna apa? Yang tadi P dekat B mesti sama dengan pressure dekat A. Ni dekat sini sama dengan kat sini. Siapa cakap? Same level, same pressure tadi. Okey. So H rho G untuk B mesti sama dengan H rho G untuk A. Biasa kita letak 1, 1, 1 dengan 2, 2, 2 lah. Okey, gravity boleh potong macam biasa tadi. Unit tak payah tukar kan?
Sebab kedalaman dia sini 15 cm, unit tak payah tukar. Kenapa tak payah tukar? Sebab seimbang kanan kiri. Ketumpatan B berapa? A ialah, oh dia bagi A Okey, so ketumpatan B dia cari sama dengan H 6 cm, darab ketumpatan A 1500. Ni matematik lah. Okey, so nak cari ketumpatan dekat B, 15 ini pergi sana, bahagi 15. Jadi, kita tekan kalkulator sikit. Mana kalkulator? Kotlah salah. Okey, 6 darab 1500. Okey, bahagi 15. Okey, so jawapan kita dapat 600. Muat tak tulis? Ya. 600 kgm negatif 3. Cecair B. Ketumpatan cecair B. Okey. Nampak? YouTube tu ataupun tube U, dia punya konsep ialah same level, same pressure, iaitu kita kena buat persamaan serentak begini. Alright. Tak susah pun. Okey. Padam. Apa benda pula ni? Terdapat dua cecair yang berlainan ketumpatan yang tidak bercampur, cecair X dengan cecair Y. Hitung tekanan cecair pada kedudukan X dan Y. Zoom. Okay. Ini ialah kedudukan X. Ini ialah kedudukan Y. Berapa tekanan dekat X dengan panjang dia ataupun tinggi dia ialah 20 cm. Yang ini ialah 50 cm. Okay, tengok sini betul-betul. Tekanan pada X ditekan ataupun dikenakan oleh cecair ini. Cecair X lah. Jadi macam kira tekanan X, Px sama dengan H rho G. Okay. H dia ialah 20 cm. Tukar siap-siap 0.2. Nampak? Rho dia berapa 1000. Dan G 9.81. Seharusnya kita akan dapat tekanan dekat X ialah 1962 Pascal. Okay, dapat tekanan dekat X. Tada. Okay. Tekanan dekat Y. Y dikenakan oleh siapa? Tekanan pada Y dikenakan oleh pressure X dan pressure Y. First, kita cari dulu pressure Y. Ni. Pressure Y ialah H rho G. H dia 50 cm, 0.5 meter. Ketumpatan dia ialah berapa tadi? 1200 dan graviti 9.81. Nampak? Jadi tekanan yang dikenakan oleh cecair Y sahaja ialah 5886 Pascal. Itu dekat sini. Belum lagi sebab tekanan dekat Y ini ditekan oleh Px dan Py. Nampak? Dekat X tadi, Px saja yang tekan. Manakala dekat bawah ini, Y ini ialah Px dan Py. Jadi, Py yang sebenar kita kena tambah. Tambah apa? Yang ni tekanan yang dikenakan oleh cecair Y ini sahaja. 5886. Dan tekanan yang dikenakan oleh X 1962 tambah dengan 5886. Baru dapat total pressure dekat bawah ini. So, tekanan ni makin tekan. Kalau ada banyak, tambah. Right. Jadi total dia sepatutnya dapat 7848 Pascal. Okey, boleh cek jawapan. Right, so kita masuk soalan yang seterusnya. Okey, masih lagi tekanan dalam cecair. Sekarang ni kita nak masuk perkaitan dengan atmosfera. Sekejap, saya padam sikit. Okey. Buka sikit lah, bagi nampak. Yang benda nak cerita kat sini. Nampak tak? Tadi soalan dia kata hitung tekanan cecair ataupun hitung tekanan yang dikenakan oleh cecair. Nampak?
So, kalau tekanan yang dikenakan oleh cecair, nampak? Kalau kita tengok pada kedalaman yang tertentu ni, ikan ini menerima tekanan cecair yang dikenakan oleh kedalaman ini sahaja. Itu kalau dia tanya hitung tekanan cecair. Right, kita dah belajar tadi H rho G. Tetapi ni, kalau dia tanya hitung jumlah tekanan, apa benda jumlah tekanan? Sebenarnya pada kedudukan ikan ini merasai tekanan air dan juga tekanan atmosfera. Okey, maknanya sebenarnya ada dua tekanan. Kita dekat udara ni, kita ada satu tekanan yang dinamakan tekanan atmosfera. Jadi ikan yang duduk dalam air tu, dia ada tekanan atmosfera dan tekanan air. Ingat tadi, tekanan air disebabkan oleh berat air. Kita tampung berat air kita dekat atas. Tekanan atmosfera ialah disebabkan oleh berat udara. Sekarang ni kita sedang membawa beban berat udara, tekanan atmosfera ni. Okey. Jadi tolong tengok keyword dia betul-betul. Tak nampak, sorry. Ni. Tekanan air disebabkan berat air, tekanan atmosfera disebabkan berat atmosfera atau berat udara. Jadi ikan ini sedang menanggung berat air dan berat udara. Sebab itu kita kata jumlah tekanan. Macam mana kan? Tengok sini contoh. Okey, jumlah tekanan pada ikan ni. Tadi apa tadi? Yang air yang bertingkat-tingkat tadi tambah sahaja. Okey. Benda ni. Tengok bubble tu. Kalau kita bubble X ni pada kedalaman 6 meter, jadi H rho G contohlah bubble pada kedalaman 6 meter, P sama dengan H rho G. So H kita ialah 6. Ketumpatan kita, ketumpatan air 1000 contohnya. Dan graviti 9.81. Nampak? Kita boleh kira. Tetapi, gelembung pada kedudukan Y ni, berapa kedalaman dia? Adakah tekanan dia kosong? Kosong. Mana boleh? Nampak? Jadi, kita nak bagi tahu. Bila kata tentukan jumlah tekanan, bermaksud dekat X ini ialah tekanan atmosfera dan tekanan cecair. Manakala tekanan dekat Y adalah tekanan atmosfera sahaja. Nampak? Jadi kita tengok sini betul-betul. So tekanan udara pada kedudukan X. So Px jumlah tekanan pada X. Santai pula. Jumlah tekanan pada X. So Px sama dengan H rho G. Nampak? H rho G kita ialah 6 darab dengan 1000 darab dengan 9.81. Nampak? Kita akan dapat 58,860 Pascal. Okay, inilah tekanan X yang disebabkan oleh air cecair sahaja. Betul tak? Kita cek sikit jawapan. Kotlah salah tekan tadi. So 6 darab 1000 darab 9.81. Okey, 58860. Alright, betul. Itu ialah dekat X. Jadi bila dekat X tu, kita tak tambah lagi ini ialah tekanan air. Tekanan yang dikenakan oleh cecair. Bila kita kata jumlah tekanan, kita kena tambah dengan tekanan atmosfera. Masalahnya berapa tekanan atmosfera? Okey, tak apa, kita bagi tahu dulu awal-awal. Tekanan atmosfera dalam unit Pascal adalah sekitar 100,000 Pascal. Tekanan udara yang kita kata tak rasa pun ialah 100,000 Pascal. Sangat-sangat tinggi. Okey, nanti kita boleh tengok beberapa video. Mungkin saya akan provide video tentang menceritakan tentang tekanan atmosfera. Tapi sekarang ni video tutorial Okey, jadi jika kita tahu tekanan atmosfera sekitar 100,000, jadi kita tambah sahaja. Okey, jadi jumlah tekanan adalah 158,860 Pascal. Ini dekat X. Dekat X.
Habis tu dekat Y berapa? Dekat Y tu tak ada air ataupun tidak ada kedalaman air lagi. Jadi tidak adalah H rho G. Yang tinggal cuma atmosfera sahaja. 100,000 Pascal dekat Y. Okey, kena faham tu dulu. Jadi bila kita dah nampak, okey, sebenarnya kedalaman dalam air ini ialah tekanan udara tambah dengan tekanan air. Baru dapat jumlah tekanan. So kita masuk. Oh, lupa. Okay, tak apa. Kita masuk kat sini. Okey, tadi tekanan air Tadi tekanan air sahaja, tekanan dalam cecair. Sekarang ini tekanan yang melibatkan tekanan atmosfera ataupun kita sebut jumlah tekanan. Nampak saya hitamkan jumlah tekanan kat situ. Diberi tekanan atmosfera ialah 10 meter air. Apa benda ni pula 10 meter air? Okey. Nanti kita akan masuk bab tekanan atmosfera yang lebih detail, menceritakan apakah unit-unit bagi tekanan atmosfera. Tapi sekarang kita nak cerita sikit je. Hitung jumlah tekanan pada kedudukan X. Kedudukan X. So, P pada kedudukan X adalah P ATM, tekanan udara, kita tambah dengan P air, water. Kenapa kita sebut tekanan udara? Awak, bila saya sebut tekanan udara, samalah dengan tekanan atmosfera. Jangan tak tahu, udara kita atmosfera lah. Jadi bila saya sebut tekanan udara, dia membawa maksud tekanan atmosfera. Okey. Hitung jumlah tekanan pada kedudukan X dalam unit meter air. Macam mana unit meter air? Kalau unit meter air sangat senang. Nanti kita tengok lebih detail. PATM dia kata diberi tekanan atmosfera ialah 10 meter air. 10 meter H2O. Ini ialah namanya unit meter air. Tambah sahaja dengan tekanan air. Tekanan air berapa? 4 meter kan? So H rho G. Sebenarnya 10 meter ni H dia je sebenarnya. H kita ialah 4 meter H2O. Right. So total kita ialah 14 meter H2O. Sebab ini ialah tekanan dalam unit meter air. Jadi macam nak tukar dalam Pascal? Boleh. So PX. Sabar. Okay. 14 meter air. Jadi nak tukar kepada Pascal, PX sama dengan H rho G. Sebenarnya 14 meter air ni dia nak bagi tahu ketinggian dia je 14. Tanpa mengira rho dan G. Dia ambil 14 ni je. Sebab rho dengan G tak berubah untuk air. Sebab tu dia guna unit yang ringkas. Sebenarnya meter air ataupun apa-apa unit yang melibatkan cecair, sebenarnya dia ringkaskan sahaja. Jadi nak detailkan balik dalam bentuk Pascal, 14, ketumpatan air 1000, graviti 10 pula. Teringat KBSM 9.81. Okey. Tekan kalkulator, seharusnya kita akan dapat 137,340 Pascal. Okey. Nampak? Dengan syarat H kita 14 lah. Sebab 10 meter tu ialah atmosfera punya. Okey. Jadi, tekanan atmosfera, tekanan dalam cecair bagi atmosfera juga, nampak tu? Okey, ini sebagai pengenalan. Mungkin ramai yang confuse dengan unit meter air ataupun mercury. Jadi, sebelum saya nak pergi jauh, okey, kita tahu tekanan atmosfera, P atmosfera. Right? Tekanan atmosfera, nanti saya akan bagi lebih detail. Okey, setara dengan 10 meter air. Okey. Dan juga setara dengan 760 mm mercury. Ataupun kalau ada yang guna unit 76 cm Hg, tak ada masalah pun. Okay. Setara kekuatan dia. Tekanan atmosfera kita ni 100 kilopascal tadi tu sama dengan 10 meter air. Cuba awak bawa 10 meter air. Berat tak berat? Maknanya itulah dia tekanan atmosfera kita. Okey? Jadi kenapa dia bagi dua unit ni? Meter H2O dengan mmHg.
untuk memudahkan. Ramai pelajar bila jumpa mmHg, bila jumpa meter H2O, dia macam confused. Sebenarnya ini tidak memudahkan sahaja. Mari kita tengok macam mana dikatakan memudahkan tu. Diberi tekanan atmosfera bersama 10 meter air dan 760 mmHg. Okey, sabar. Tentukan jumlah tekanan. Okey. Dalam unit tekanan cecair dan dalam unit Pascal. Alright, kita tengok yang pertama dulu lah. Air. Ingat. Okey. Ketinggian dia ialah 85 cm. Okey, berapa tekanan kat bawah ni? Relax. Tekanan dekat bawah sini, jumlah tekanan dekat bawah sini adalah hasil tambah tekanan atmosfera dan tekanan air sedalam 85 cm. Nampak tak ada dua? P1 dan P2. P1, okey, jumlah tekanan adalah sama dengan pressure ATM tambah dengan pressure 85 cm tu. Nampak? Kalau nak kira satu-satu penat. Jadi kita gunakan unit meter air. Kenapa guna meter air? Sebab air. Kita guna air ni, water. Di mana ATM kita tahu nilai dia 10 meter. 85 ialah 0.85 meter. Jadi nampak? Dah mudah sebenarnya. Pressure atmosfera 10 tambah dengan 0.85. Dapatlah 10.85 meter water. Okey, tekanan dekat sini ialah 10.85. Atmosfera 10, 85 air. Okey. Jadi, dia yang pertama. Boleh ke tukar dalam Pascal? Boleh. Tadi berapa tekanan tadi? 10.85 meter water. Nak tukar kepada Pascal tu yang leceh sebenarnya. P sama dengan H rho G. H kita 10.85, rho kita 1000, gravity kita 9.81. Nampak? Nak tukar kepada Pascal tu yang leceh. Tekan kalkulator, nyok. 106.438.5 Pascal. Okey, maknanya pelajar-pelajar kena mahir mencari tekanan dalam unit meter air ataupun dalam unit cecair dan juga macam mana nak tukar balik kepada Pascal. Walaupun unit dalam meter cecair ini ataupun dalam unit cecair adalah mudah. Nampak? Tambah unit tinggi je. Okay, tapi kena tahu juga cara nak tukar kepada Pascal. Okey. Tu yang pertama, yang cecair sebelah kiri. Kalau dia pakai mercury. Okey. Kalau pakai mercury macam mana pula dia punya tekanan? Sama jawab. Okey, ketinggian dia ialah 20 cm. Berapa tekanan kat sini? Dah belajar tadi. Tekanan dekat sini adalah disebabkan tekanan atmosfera dan juga tekanan cecair mercury. Ada pressure 1, ada pressure 2. Nampak? Jadi jumlah tekanan dekat bawah sini ialah hasil tambah pressure atmosfera dan juga pressure mercury. Hg tu mercury Kalau awak tengok dalam periodic table, Hg, hydrogen nama dia. Okey, nama asal bagi mercury. Pressure ATM, nak ambil yang mana? Ambil 10 tadi ke? Okey, bukan. Kalau kita pakai mercury, kita ambillah ATM dalam unit mercury. Kalau kita pakai air, kita ambillah ATM dalam unit air. Sebab kita mercury, nak tambah dengan 20 cm mercury. Jadi ATM ini ialah 76 cm Hg ataupun 760 mmHg. Nampak sekarang ni cecair kita 20 cm. Tambah sahaja. So 76 tambah dengan 20. Dapat berapa? 96 cm Hg ataupun 960 mmHg. Mana-mana pun boleh. Okey. Ini dapat 96 cm lah. Bawa 906. Macam ni kan senang.
dah dapat tekanan kat sini 960 mmHg. Cukup. Tetapi kalau dia tanya dalam unit Pascal macam mana? So mmHg nak tukar pada unit Pascal. Okay, padam. 960 mmHg ataupun 96 cmHg. Nak tukar kepada unit Pascal. P sama dengan H rho G. Yang ini ramai budak salah. Meter air senang sebab dia dah dalam meter. Tetapi kalau mmHg ataupun cmHg, you kena tukar dalam meter. Baru boleh dalam Pascal. 0.96 meter. Nampak? Ketumpatan. Tu nampak? Ketumpatan merkuri berapa? 13,600. Ketumpatan tinggi. Dan graviti 9.81. Nampak? Sebenarnya yang mana senang nak kira? Guna cecair ke guna Pascal? Unit cecair tadi. Okay. Jadi kalau kita tekan kalkulator elok, seharusnya 128,079.36 Pascal. Okey. Itulah dia tekanan dalam cecair jika kita tukar kepada Pascal. Ni dia punya jumlah tekanan. Okey, so tolong alert perkataan jumlah tekanan. Ada lagi tak? Ada lagi. Apa? Kita habiskan. Okey. PATM tadi 10 meter 760. Simpan nombor ni. Penting. Diberi tekan atmosfera 1 atm adalah bersamaan 100,000 Pascal, 700. Banyaknya. Okey. Ataupun 100,000 Pascal. Bila nak pakai ni? 1, 2, 3. Ada 3 unit atmosfera. Depends lah. Okay, kalau awak pakai air, gunalah meter air. Kalau awak pakai mercury, gunalah mmHg. Kalau awak tak pakai apa-apa, mercury tak pakai, air pun tak pakai, gunalah dalam Pascal. Itulah dia. Cuba tengok cecair kita yang pertama. Tentukan jumlah tekanan yang berdasar bagi setiap silinder berikut. Semua cecair itu ketinggian dia sama 40 cm. Cuma yang pertama tu dipakai mercury, yang kedua dipakai air, yang ketiga dipakai liquid X yang kita tak tahu berapa ketumpatan dia, 1500. Jadi laju. Lama sangat dah ni. 40 cm. Okay, tentukan jumlah tekanan. So, dekat bawah ni. Jumlah tekanan adalah tekanan atmosfera tambah cecair. P atm tambah P liquid. Nampak? Ni, ditekan oleh atm, ditekan oleh. Sekarang ni, liquid kita siapa? Liquid kita yang pertama ialah mercury. Bila mercury, 40 cm mercury ialah 40 cm Hg. Jadi PATM kita nak pilih mana? Nak pilih 100,000 Pascal ke? Nak pilih 760 ke? Nak pilih 10? Tentulah kita pilih yang mercury juga. Tapi ni mm kan? Tukar cm lah. 76. Nampak? Tambahkan sahaja. So 76 tambah 40, jawapan kita 100. Jawapan tu betul ke? Kenapa dia tulis 116? Betul lah, 116. 116 cmHg. Nampak jawapan? Alright, nampak. Okey. Ataupun 1160 mmHg. Okey. Tu je. Dia tak suruh tukar Pascal kan? Inilah jawapan dia. Jadi, saya tulis dekat sini. Untuk mercury, mercury ialah 1160 mmHg. Macam dapat ni, tambah je. Okey, sekarang kita tukar. Kita pergi gambar yang kedua ni. Gambar yang kedua, cecair yang sama tinggi tapi guna air. Nampak? PATM, P liquid. Harapnya nampak lah okay. Sekarang ni kita guna cecair kita ialah air. Kalau air 40 cm, kita kena guna atmosfera kita meter air. So atmosfera kita 10 meter air. Jadi 40 cm ini juga kena dalam meter, iaitu 0.4 meter
air. Nampak? Maknanya ATM yang ada banyak-banyak ni depends pada cecair yang kita nak pakai. Kalau kita pakai air, tukarlah sebalik 10. Kalau kita pakai mercury, gunalah 76 cm ataupun 760 mm. Okay. Total berapa? So, 10.4. So, ini nombor 1 mercury. Kalau guna water, tekanan dekat bawah ini ialah 10.4 meter H2O. Meter air lah. Pak. Yang paling leceh yang last tu, liquid X. Kita tak ada unit yang untuk liquid X. Jadi terpaksalah kita guna 100,000 Pascal. Jadi P sama dengan P ATM, jumlah tekanan sama dengan tekanan atmosfera, tambah jumlah cecair liquid. Macam mana? P atmosfera kita ialah 100,000 tambah dengan ni H rho G. Dengan H kita ialah 0.4 meter. Nampak? Rho kita ialah ketumpatan cecair X 1500 dan graviti 9.81. Penat tu. Saya padam sikit lah P total sama dengan P ATM campur dengan P liquid. So, 100,000 tambah dengan rho H. H dia ialah 0.4. Rho 1500. G 9.81. Nampak tak? Dah sampai ke tepi lah. Okay. Seharusnya bila kita tekan kalkulator, berapa tu? Dapatlah 105,886 Pascal. Jadi pelajar boleh cuba fahamkan dulu apa ceritanya dan cuba. Okay, kalau kita tengoklah yang mana paling senang kita nak tambah tadi. Mercury, water senang. Sebab mercury dengan water kita cuma ambil dia punya H sahaja. Dan mercury dengan water kita punya atmosfera kita yang special. Tetapi kalau cecair yang kita tak kenal pasti, terpaksalah guna Pascal. Dan nak convert cecair kepada Pascal nampak leceh. Kalau cecair mercury dengan air tadi, kita tak perlu convert kepada Pascal, kita cuma ambil dia punya H sahaja. Itulah datangnya mmHg dan meter air. Okey. Tolonglah dah habis. Alhamdulillah. Okey. Jadi itu sahaja sebenarnya kita nak cerita tentang bagaimana menyelesaikan tekanan dalam cecair dan bagaimana ada tekanan dalam cecair yang dipengaruhi oleh tekanan atmosfera, iaitu dipanggil jumlah tekanan. Okey. So insya-Allah untuk video seterusnya kita akan sambung selepas ini. Sekian, terima kasih.